Okay, so kita mulakan dengan soalan yang pertama. Saya tak sure lah ni soalan pertama awak ataupun tak, sebab kita shuffle question dan jawapan pun kita shuffle. Okay, so the sum of the first n term of arithmetic sequence is given below. So find the first term and the sum of the first six term. Okay, mudah je ni So dia nak cari sum, dia kata dia dah bagi dah sum of the first n term, iaitu ni Sn sama dengan 6n tolak 7n kuasa 2. Apa yang dia nak adalah first term dan juga sum of the first six term. Okay, sum of the first six term. So bermaksud dia nak apa? A dan juga S6. S6. Okay, S6 betul. Okay, so S6, S6. Okay, so macam mana kita nak dapatkan kita punya A? Okay, ingat T1 juga bersamaan dengan S1. Okay, T1 juga bersamaan dengan S1. So maksud kalau saya dapatkan A iaitu bersamaan dengan T1 kan, so saya boleh terus masukkan dalam formula iaitu T1 bersamaan dengan S1 iaitu 6 darab 1 tolak 7 darab 1 kuasa 2. So dapat apa? 6 tolak 7. So you get negative 1. Okay, boleh Okay, and then untuk S6 just masukkan value of 6 ke dalam given formula. Kita masukkan kat sini. So kita akan dapat 6 times 6 minus 7 times 6 to the power of 2. Okay, dan you dapat apa jawapan dia? 36 tolakkan dengan berapa belakang ni? Okay, 6 kuasa 2, 36 darab 7 36 darab 7 dapat 252 kan? So 36 tolak 252 is equivalent to negative 216. Okay, so mana jawapan dia? So ni kan betul. Last kali. Boleh? Boleh. Okay, so saya rasa soalan ni tak ada masalah. Saya rasa tak bincang semua kot. Yang mana kamu rasa ada masalah, kamu beritahu So soalan ni, the n term of arithmetic sequence, state the first 5 term of the sequence. Okay, so yang ni kali ni tadi dia bagi Sn, ni dia bagi apa? N term. So ni apa ni? 5n per 2 tolak 3 ni apa? 5n per 2 tolak 3 ni macam mana? Apa dia? N. Tn. Okay, Tn betul. So kalau dia nak first 5 term, bermaksud bukan T5, dia nak 5 sebutan yang pertama. So you kena cari apa? T1, T2, T3, Ya. T4, T5. betul, tepat sekali. Okay, so macam mana? Masukkan saja dalam formula yang diberikan. Betul tak? Okay, ni saya dah tunjuk lah. Awak boleh buat sendiri nanti. Okay, ni tak ada masalah Boleh saya teruskan? Boleh? Boleh. Okay, thank you guys. Thank you. Okay, so find the inverse of matrix B. Okay, yang ni matrix apa? 2 darab 2. Betul? 2 darab 2 punya order. So, apa formulanya? 1 over AD minus BC darabkan dengan apa dia? D A negatif B negatif Negatif C. C. Okay, ni kalau kamu kira manual, tapi semalam saya dah tunjukkan macam mana nak guna calculator. Betul tak? So lagi mudah kalau kamu boleh masukkan dalam calculator. So let's say macam mana nak masukkan calculator tu, kita masukkan matrix B ni dengan dia punya entry 1, 2, 3, 4. Then okay, lepas tu kita buat apa? Okay, ni B. Lepas tu kita just cari simbol negatif 1 kan dalam calculator. So kamu akan dapat dia punya value of inverse. Betul tak? Okay, sebab ni memandangkan kita soalan objektif. Bukanlah saya kata tak penting untuk kita buat kerja ni, penting. Tapi untuk jimatkan masa yang mana kita boleh gunakan calculator, so kita gunakan calculator. Boleh? Tak ada masalah tak nak guna calculator untuk dapatkan inverse ni?
Tahu? Ada. So, saya harap saya membantu lah. Saya nak bantu je. Tapi kalau kamu tak respon lah, saya rasa kamu okey lah. Okay. So, seterusnya. Okay ni. Apa? Agak-agak apa ni guys? Matrik apa ni? Kalau bentuk macam ni. Diagonal. Okay. Dia ada diagonal entry saja. So, bermaksud entry yang lain tu zero. So, bila entry yang lain zero, maksud dia adalah diagonal matrix. Okay. Itu jawapan dia. Diagonal matrix. Okay. Mudah je. Okay. And then, so if K sama dengan apa? Ni dia beri K and MIJ ni adalah minor. Is the minor of the element of matrix K. Find M23. So dia nak cari apa ni guys? M23. So bermaksud minor ni apa? Kalau kamu ingat definition of minor adalah dia adalah value of determinant by deleting I row and J column. So bermaksud dekat sini kita nak cari M23. So bermaksud kita punya nak delete row tu adalah row 2 dan kolom 3. So kita delete row 2, kolom 3. So minor yang kita nak dapatkan adalah M23 bersamaan dengan 2 negatif 3 2 1. So kita darab silang 42 tolak dengan negatif 6. So 2 plus 6 is equal to 8. Okay, ni simple je. Ada masalah tak ni? Tak ada. Tak usah. Okay, beres. Okay. Okay, given A adalah matrix 3 times 2 dan B adalah 2 times 3. Find A, B. Boleh dari segi compatibility, dia boleh tak? Boleh didarabkan tak? Boleh. Okay, dia boleh darab sebab apa? Sebab dia punya row pada matrix yang di hadapan, kolom pada matrix di hadapan sama dengan row pada matrix yang di belakang. A darab B kan? So, kita akan dapat hasilnya 3 darab 3. Jawapan dia betul tak? 3 darab 3. So, kalau kamu tahu hukum ni, yang ni betul ke jawapan dia? 2 darab 2? Salah. C? Salah. Sebab kan ni? Salah. So tanpa kira pun kamu dah tahu ini adalah jawapan dia, betul tak? Betul. So kalau kamu faham dia punya konsep, kita akan dapat hasil dia adalah 3 darab 3. Boleh Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, so ni tips-tips je yang awak boleh gunakan untuk awak menjawab dengan cepat dan tak buang masa, dengan masa dengan singkat Okay, seterusnya. If A, ini adalah matrix A. Okay, ini adalah matrix A given. Dan the cofactor of matrix A is ni. Okay, so ini dia punya matrix. Yang ni dia punya apa guys? Yang ni dia punya apa? Dia punya cofactor. So dia kata ini adalah nilai cofactor. So cofactor dia dah cari kan, tetapi ada satu position yang tak ada. Betul? Position apa yang tak ada tu? P. Yelah, P. P tu position apa? A21. row 1 row 1 kolom 2. Okay, tapi ini bukan A. A tu entry. Kita dah cakap ni adalah apa? Cofactor. So ni adalah C1 2. Okay, ingat tak macam mana nak cari cofactor? Cofactor adalah minor yang mempunyai sign. Minor yang mempunyai sign. Okay, so bila minor yang mempunyai sign, macam mana? So kita tengok kedudukan dia. Ini positif. Sign of cofactor positif, negatif, positif. So dia punya sign of cofactor adalah negatif. Okay, and then minor dia adalah M1 2. So bermaksud saya kena delete row 1 kolom 2. Betul tak? Betul. Okay, so bermaksud saya akan dapat ada negatif di hadapan. So negatif 5 1 negatif 1 1. Okay, so negatif. So ni darab ni dapat apa? Negatif 5.
tolakkan dengan negatif 1. 1. Okey, so kamu akan dapat negatif 5 tambah 1 negatif 4. So positif 4. 4. Okey, so ada tak ada jawapan? Betul? Macam mana ni? Saya salah kira. Negatif 5 tolak negatif, tolak tambah kan? Betul tak? Betul lah, tambah kan? Saya salah tengok. Macam mana ni? Tak ada jawapan? Betul ke saya kira ni? Sir. Hmm. Bukan ke Sir. kita kena cari dekat matrix A ni? Saya salah tengok Kena Okey, saya salah tengok. Betul. Saya salah tengok sebab saya tengok pada cofactor. Okey guys, sorry. Correct. You guys correct. Betul. Okey, saya pun dah tak betul. Okey, so kita kena delete kat sini. Row 1, kolom 2. So minor kita adalah negative and then 4, 7, 2, 5. So saya salah tengok. Okey, thank you siapa yang betulkan tadi So maksud kamu faham lah. Okay, so sekarang ni saya akan dapat in bracket 20 minus 40. So kamu akan dapat negative 6. Okay, simple as that. So jawapan A. Boleh Okay, ni hati-hatilah. Saya pun tersilap. Patutnya tengok dekat sini guys. Bukan pada cofactor. Saya tersalah tengok ni. Sebab kita nak cari cofactor daripada matrix, bukan daripada nilai cofactor yang kita dapat ni. Ini cofactor. Okay. So the next question. Okay, given the cofactor of matrix R, find the adjoint of matrix R. Okay, ni sangat mudah guys soalan dia. Okay, so cofactor dah diberi. So ni adalah CR. Cofactor of matrix R. So adjoint bersamaan dengan apa guys? Adjoint of R. Okay, adjoint of R adalah cofactor of R yang ditransposkan. So bermaksud kita just tukar daripada kita transposkan dia sajalah kan, betul tak? So transposkan dia jadi apa? Row jadi kolom kan. So 3, 1, 6. 1, negatif 2, 1. Lagi negatif 2, 5, 4. Betul? Okay, so ada tak pilihan jawapan? Mana jawapan dia? C. Okay, C jawapan dia. Okay, so kita tahu adjoint adalah cofactor yang ditransposkan. Okay, boleh? So mudah je ni. Okay, teruskan lagi. Okay, ini macam mana nak buat? Determine the values of X, Y dan Z. So ingat, operasi tambah ataupun tolak dia hanya compatible sekiranya dia mempunyai order yang sama. So since kita punya matrix ni semua order yang sama, tak ada masalah lah. Ni 3 darab 3, 3 darab 3. Okay, so macam mana nak cari X, Y, Z? Kita just highlightkan pada koordinat yang berkenaan saja. Contohnya X pada koordinat apa ni? Row 2, kolom 1. Betul? So pada matrix yang sebelah ni pun kita tengok pada koordinat yang sama. Row 2, kolom 1. Dan pada yang di sebelah sini pun kita tengok pada row 2, kolom 1. So bermaksud X tambah negatif 1 bersamaan dengan 7. Betul? So X bersamaan dengan 8. So simple macam tu je. Tak payah nak kira semua Kita tengok pada tempat yang berkaitan je. Okay, lepas tu Y kat mana? Y dekat row 1, kolom 3. Betul? Okay, row 1, kolom 3. So maksud saya akan pandang kat sini pun row 1, kolom 3. Kat sini pun saya kena tengok row 1, kolom 3. So bermaksud saya akan dapat 3 plus Y. Okay, ni 3 plus Y is equal to 5 kan? So equal to 5. So Y is equal to 5 minus 3 and Y is equal to 2. So agak-agak Z macam mana? Z pada kedudukan yang mana? Row 3, kolom 2. Row 3, kolom 2. So kat sini pun saya akan tengok row 3, kolom 2. Row 3, kolom 2 untuk matrix yang ni. Okay, so saya akan dapat satu persamaan, iaitu Z bersamaan dengan apa? Okay, bukan. Terbalik
boleh je sebenarnya, tapi saya nak nampak kan, negatif 3 tambah negatif 14 sama dengan Z. So Z negatif 13 tolak 14 dapat negatif 17. So Z bersamaan dengan negatif 17. Okey, apa jawapannya? 8, 2, negatif 17. Ada tak? 8, A. 2. Okey, jawapannya A. Okey. So mudah je, tak payah buat semua. Kita pilih mengikut position dia. Boleh? Boleh. Okey. Ni pun sama je, mudah kan. Okey, mana satu jawapan dia? B transpose. So row tukarkan jadi kolom. Mana? B. Okey, B B, okey. Ni tak ada masalah. Kita boleh terus. Okey, lepas tu terus dia. Okey, ni apa ni? Allah, kecilnya. Awak semalam nampak benda ni? Nampak je. Nampak je. Okey, so ni soalan berkaitan dengan apa? Kremers. Betul. Okey. So saya tak salin yang kecil sangat, awak tak nampak 2, 1, 3, 4, 2, 5, 5, 3, 6. Okey. So X, Y, Z. So kat sini adalah 2, 1, 3. Okey guys, tengok ni. So kita dah diberi dalam bentuk AX sama dengan B. Okay. So which dia kata apa? Which setup would solve the system for Y using Cramer's rule. So dia kata dia nak, ingat tak? Bila kita guna Cramer's rule, kita akan selesaikan satu persatu tu. Cari X dahulu, dan cari Y, dan cari Z. So kalau X ni kita akan kacau pada kolom X. Kolom X kan? Kolom X. Tapi soalan nak apa? Soalan nak Y. So Y berada pada kolom 2. 2. So pada kolom 2 ni akan digantikan dengan 2, 1, 3. dengan B ni, 2, 1, 3 ni. So bermaksud dia akan jadi macam mana? Untuk Y tu. Determinant, kita cari determinant ni kan. So 2, 4, 5 yang asal. Tapi pada kolom kedua kita kacau. Kita masukkan 2, 1, 3. Itu je kita tukar. Kolom yang lain tak berubah. 3, 5, 6. Bahagikan dengan determinant of A. So mana satu jawapan? B. B. Betul tak? So mudah saja, tak payah awak buat semua. Sebab dia minta kat sini dia nak Y saja. So Y saja. Bila Y, kita hanya kacau pada kolom yang kedua saja. Kolom pertama untuk X, kolom ketiga untuk Z. Boleh? Boleh. Okay, and then 15. Okay, ni pun properties. Ada 2 times 2 punya matrix. Find H inverse yang di-inversekan. Siapa yang mahir properties ni kalau ingat kat dalam nota tu. Okay, bila satu matrix inverse, kita inversekan semula, kita akan dapat apa? Yang asal. Kita akan dapat yang asal. So jawapan dia berubah ke tak? Tak. Tak berubah. So ni lah jawapan. Ya. Mudah tak? Mudah kan? Okay. So seterusnya. Ni pun properties of determinant. Begini. Matrix A, B, matrix lah. Determinant of A, B is equal to determinant of A times determinant of B. Okay. So sekarang ni soalan kita dah ada AB ni iaitu 36 dan kita dah ada B iaitu 3. Kita nak cari A. So determinant of A sama dengan apa? 12. 36 bagi 3 dapatlah 12. So ni jawapan dia. Boleh? Boleh. Okay. So seterusnya, given D adalah 5 negatif 1, 2, 7 negatif 1, 2, 3. Okay. Dan dia kata okay, determine the value of A33 minus 2A12. Okay, ni pun saya dah bagi dalam soalan tutur. So apa entry A33? Yang mana? Row 3, kolom 3. 3. 3. Okay. Tolakkan dengan 2 A12. Row 1, kolom 2. Mana row 1, kolom 2?
Negatif 2. Negatif Dua. 2. Yang 3 ni tadi kan. Row 1 kolom 2 ni negatif 2. So maksud 2 darab negatif 2. So kamu akan dapat apa? 3 Dapat 7. tambah 4. Tujuh. So dapat 7. So jawapan dia A. Boleh? Boleh. Okay, Boleh. then the next one, find the seventh term in the following geometric sequence. Okay, dia nak apa ni? Seventh term. Seventh term tu apa? D7. T7. Dia nak T7. Okay. Dan dia kata sequence dah diberi. Okay, daripada sequence ni, apa maklumat yang kita boleh dapat? A Ratio. dengan R. Okay, lepas tu kamu Dia kena ratio. dia kata geometrik, so dia ada ratio lah kan. So kita berdapat A dia iaitu bersama dengan apa? A dia T 3. So ratio dia 3. 9 bahagi 3 ataupun 27 bagi 9 ataupun 81 bagi 27. So still akan dapat T 3. Okay, so bermaksud R dia 3. So kalau kita nak T7, bermaksud saya boleh gunakan formula dia AR kuasa N tolak 1 kan. AR kuasa 6. So A kita dah ada 3 darabkan dengan 3 kuasa 6. Apa jawapan dia? 2187. 2187. So simple as that. Okay, and then find the value of X in the geometric sequence below. Wah, ni pun macam ada soalan tutur saya pernah bagi. Ni kedudukan yang mana? 3. Ini 3. Dan dia kata dia adalah Geometrik. geometrik. So maksud daripada sequence yang diberi, saya boleh tahu apa? Ratio. Ratio dengan A kita adalah 1. Okay, ratio dia macam nak cari? bahagi 2/5 bahagi 2 bahagi T1. 25 bahagi 1. Yang ni apa? T2 bahagi T1 kan? So dapat apa? 2/5 juga kan? Betul. Okay, so bermaksud sekarang ni X ni pada kedudukan T3. So T3 bersamaan dengan A R N tolak 1 kuasa 2. Betul? Okay, so just sub dalam formula 1 darabkan dengan 2/5 to the power of 2. So you will get 4/25. So inilah jawapan dia. Okay, boleh? Boleh. Ni soalan ni. By using appropriate properties of determinant, which of the following is equal to determinant of 1 to 1, 1 negative 1 0 and 3 1 1. So dia kata ni adalah properties of determinant. Properties of determinant. So ingat tak properties of determinant apa? Kalau ada perubahan row atau kolom, determinant akan tukar sign. Lagi apa? Ingat? Tak ingat boleh tengok nota. Kalau yang macam case ni, kita boleh tengok dia adalah determinant of A bersamaan dengan determinant of A transpose. So, kalau ini 1 2 1, 1 negatif 1 kosong, mengikut properties yang ni, so bermaksud lagi satu partner dia mesti adalah hasil apa? Hasil apa? Aku tahu. Siapa dapat tahu? Hasil transpose. Sebab dia kata kalaulah ini adalah determinant of A, let's say ini adalah determinant of A, so bermaksud kita just cari pilihan jawapan yang hasil transpose dia sebab dia adalah sama. So yang mana yang hasil transpose daripada yang diberi? A, B, C, D. Yang mana? D. 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 D, betul. 1 2 1, 1 negatif 1 kosong. So D inilah jawapan dia. Sebab apa? Sebab kita nampak row 1 jadi kolom 1, row 2 jadi kolom 2, row 3 jadi kolom 3. So ini adalah hasil transpose daripada A tu. So mengikut properties of determinant, determinant of A bersamaan dengan determinant of A transpose. So yang lain ni salah belaka lah. Boleh jelas tak? Faham?
Faham sir. Faham. Okay. So find the determinant of matrix A. Ni kalau kamu ada calculator lagi pantas, lagi cepat. Masukkan matrix A and then you just tekan je determinant of A. Dapatlah itu hasil determinant macam saya tunjuk dalam video tu kan yang saya bagi semalam. Okay. So kalau yang tak ada calculator tu mungkin boleh pilih row 3 ataupun kolom 1. Sebab apa saya kata row 3 atau kolom 1? Sebab dalam row 3 dia ada 2 kosong. Dan pada kolom 1 dia ada 2 kosong juga. So dia antara row dan kolom yang paling banyak zero. So you boleh pilih antara dua ni lah, lagi senang nak kira. So kalau saya akan pilih kolom 1 lah contohnya. So saya akan highlightkan kolom 1. So kolom 1 positif, negatif, positif. Dia punya sign of cofactor. Okay, kita boleh guna any row, any column untuk dapatkan determinant ni, tak kisah. Tapi kenapa saya pilih antara dua ni? Sebab dia paling banyak kosong. Sebab senang nak kira, lagi pendek lah pengiraan. So, determinant of A bersamaan dengan, so entry yang pertama adalah 1 dan sign of cofactornya adalah positif. So, positif, and then entry adalah 1. Okay, minor dia lah ada M11. Okay, M11. Yang kat sini, entry 0 kan? 0. So, 0, yang ni pun 0. So yang kat belakang ni saya tak tunjuk pengiraan lah. Sebab apa-apa darab kosong dia akan dapat kosong juga. So saya kira depan saja. Saya akan dapat M11. Saya deletekan row dia. Dapat 12. Kan kita akan dapat 12 tolak kosong. Betul. 4 darab 3 tolakkan dengan 5 darab kosong. So determinant of A bersamaan dengan 2 12. Okay, ni kalau kamu nak kira manual. Kalau nak kira guna calculator pun boleh, tak ada masalah. Okay, last question. Given the n term of the sequence is Tn is equal to 3n plus p. Okay, if T2 plus T1 is equal to, find the value of p. Okay, so macam mana nak cari ni? Kena guna TN. Kena guna Formula yang dia bagi. formula yang dibagi. Okay, nak cari macam mana? Besar negatif 3, N tu gantikan. Okay, so kita boleh gunakan maklumat ni kan, T2 dengan T1 ni, betul tak? So, let's say T2 kita masukkan ke dalam ni, jadi apa? Negatif 3 darab 2 tambah P, betul? Okay, yang T1 bersama apa? Negatif 3 darab 1 tambah P. Okay, kedua-dua ni kita masukkan ke dalam equation ni, iaitu ni bersama apa? Negatif 6 tambah P kan? Ni negatif 3 tambah P. So T2 tambah T1. So negatif 6 tambah P, iaitu kan T2 tambah T1 bersamaan dengan 2. So tambah T1. T1 adalah negatif 3 tambah P sama dengan 2. Okay, yang mana kita boleh selesaikan? Negatif 6 tolak 3 dapat 9. So 2P tolak 9 bersamaan dengan 2. So 2P bersamaan dengan 11. P sama dengan 11/2. 11/2. Ada tak jawapan? Ada. Okay, so maka selesailah kita punya soalan saya semalam. Okay, boleh tak? Bermaksud kamu tak kira susah-susah pun, ada benda yang simple je. Okay, kebanyakan matrix saya rasa awak kena tahu properties lah. Contoh macam ni, properties of determinant ni. Okay, dan ni mudah je ni semua ni. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada tak? Hello? Ada. Reza okey ke saya setakat ni? Okay, kalau okay tak ada masalah. Ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan assignment? Hello? Assignment, individual assignment. Ingat, kamu boleh bincang dengan kawan-kawan kamu untuk assignment tu. Sebab ini bukan test. Bila test ataupun quiz ataupun ujian tak boleh tanya, tak boleh bincang. So benda yang awak boleh tanya. Rugilah kalau awak tak tahu tapi tak bertanya. And then boleh tanya saya juga kalau tak tahu. Boleh ke? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Saya harap yang mana yang ni,
kalau kamu dapat buat macam group apa macam mana? Buat group meet ke kan, meet nak bincang pasal assignment ke, lagi bagus macam tu daripada kita buat seorang-seorang. Okay? Okay. Sir, Ya, tanya saya apa? rujukan tu kan, kalau guna nota, kalau nak kata guna nota sebagi boleh ke? Boleh, tapi dia mesti sekurang-kurangnya 3 rujukan. Boleh? Kalau nak tulis nota sebagi tu nak tulis macam mana dekat rujukan? Kan sebagi nota, lepas tu nak